Dan tiada mengetahui akan bilangan nabi-nabi dan rasul itu kerana firman Allah Ta'ala, minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Setengah daripada sekalian rasul itu mereka yang kami ceritakan atas engkau wahai Rasulullah, dan setengah daripada mereka itu mereka yang tiada kami ceritakan atas engkau. Allahu Rabbi. Dalam Quran dia ada hukum, ada hal haram, ada sah batal, ada syarat, ada cerita, cerita dulu, cerita sekarang, cerita akan datang, kisah para nabi, semua ada. Quran kita baca daripada awal sampai kaki tidak akan jemu. Sebab itulah kalau kita dah suka baca Quran setiap malam, kalau boleh kita baca Quran yang diterjemah. Nah, kita baca satu ayat, kita tengok terjemahan bawah. Janganlah baca ayat saja. Supaya kita mengambil pengajaran daripada ayat. Nah, pasal dia ayat bahasa Arab, ambil hak ada terjemah Rumi di bawah. Dia tak banyak pun, satu hari satu ayat tak apa. Supaya kita tahu. Kerana kandungan Quran ni terlampau hebat. Kerana dia bukan tulisan Muhammad SAW, dia kalamullah. Sains ada, matematik ada, falak ada, tentang langit, tentang bumi, tentang tanah, tentang hayawan. Terhebat kitab Quran. Batu lepas kita pandai baca Quran, belajar tafsir Quran, dengar kuliah tafsir. Sikit tak apa, dengar. Tak ada masa, tengok YouTube. Dengar orang tafsir Quran. Kerana Quran adalah ibu segala ilmu. Dalam Quran di antaranya cerita kisah nabi-nabi. Kalau kita tak kaji, tak tengok, macam mana kita nak tahu? Sebab tu sekarang umat buta Quran. Tak usah kata tafsir, baca tak pandai. Keluar universiti setahun saja 80,000 lulus universiti. Tetapi boleh baca Quran berapa orang? Tak berapa orang. Orang Jepun boleh baca kitab Jepun dia. Orang Buddha boleh baca kitab Buddha dia. Orang kafir, orang putih boleh baca orang putih dia. Tapi kita orang Islam tak boleh baca Quran. Amat malang. Pada tahun 20-an dulu, orang tua-tua cerita, siapa yang anaknya tak boleh membaca Quran, tidak dibenarkan keluar rumah. Takut memalukan keluarga. Takut orang tanya pandai tak baca Quran, tak pandai. Anak siapa? Anak Pak Leh, anak Pak I, anak Pak Mat. Malu Pak Mat. Maka anak yang tak pandai baca Quran disembunyikan dalam rumah. Faham lagi? Lenin 7 beradik, 7 tak pandai baca Quran. Tapi akademik cemerlang. Ini hakikat kita sekarang. Lala. Batu Allah kata walakinna asaran nasilah lamun. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya pandai dalam ilmu dunia, tapi dalam ilmu akhirat ghafilun. Bodoh, tak tahu ke benda. Maknanya ramainya orang jahil di akhir zaman. Betul tak? Tengok khusus mandi mayat. Mana ada orang ambil orang. Tapi orang wak Islam putus dua. Borang universiti, borang diploma, borang master, berebut-rebut. Walaupun kena bayar mahal, berebut orang. Masjid buat kursus mandi mayat, kursus jenazah, urus jenazah, tak laku. Kerana orang tak minat dengan ilmu akhirat yang boleh memberi faedah. Pasal saat ni lah orang minat dengan pitis, dengan duit. Ni yang kita kerja siang malam-malam ni, siang kerja malam kerja pasal bayar duit tau. Kalau tak bayar duit kita kerja tau. Tak kerja, nak mari suka rela. Tapi kalau kerajaan Selangor mengumumkan siapa yang belajar ilmu agama, nampak? Lepas maghrib, lepas isyak dan lepas subuh,
3 buah kitab sehari akan dibayar RM10,000 sebulan. Ada tak orang ngaji? Pecah masjid. Pecah masjid. Faham? Tak muat. Dalam kolah ada orang pakai gas snorkeling. Pasal apa? RM10,000. Nampak? Pasti alhamdulillah Allah pilih kita. Dulu kita lala, dulu kita bodoh, lening kita duduk dalam rahmat Allah. Walaupun kita tak jadi ustaz, tak jadi alim, tak apa. Allah tak tanya kita kenapa tak jadi alim. Allah tanya kita kenapa awak tidak pergi dengar belajar agama tu saja. Jadi bila kita mari dah terlepas daripada kewajipan. Pandai tak pandai itu kurnia daripada Allah. Jadi mengetahui bilangan-bilangan Nabi, tidak ada orang yang tahu. Yang tahu bilangan yang betul Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tidak tahu belaka. Dah kata 25 saja Nabi, itu yang sebut dalam Quran. Jangan kata Nabi hanya 25, tapi tersangat ramai. Allah saja yang tahu berapa jumlah yang sebenar. Dan mengetahui jumlah sebenar bukan satu kewajipan bagi kita. Kita hanya wajib mengetahui bahawa Nabi-Nabi dan Rasul dilantik oleh Allah. Kenapa solat subuh, maghrib, isyak kena baca kuat, dan solat zuhur dengan asar baca tak kuat? Ditanya, dia tak puas hati. Jawabnya, tidak wajib semayang subuh, isyak dan maghrib baca kuat. Wajib ke sunat? Saya jawab, sunat saja. Kek kalau isyak imam baca perlahan pun tak batal semayang. Orang tanya Imam Nawawi, kalau baca perlahan, solat baca kuat, sah tak semayang? Sah. Dah makruh tak? Tidak makruh. Dah benda hukum khilaful aula je, menyalahi yang lebih utama. Faham? Siang dia baca kuat sembahyang asar. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Mana tu imam? Saja buang tabiat sekali. Dia baca kuat. Tak payah niat mufarakah. Hukumnya tidak makruh pun. Cuma sallu kama raaitumuni usalli. Kita ikut Rasulullah, hak tu yang terbaik. Bagaimana hukumnya sebuah pemberian hadiah yang diambil balik? Dengar molek-molek. Ni kait dengan kehidupan kita. Bila kita beri orang hadiah, haram dan berdosa ambil balik, melainkan ayah yang beri kepada anak. Ni sebut dalam hadis. Lain pada tu, orang Melayu panggil buruk, siku buruk. Faham tak? Maksudnya beri ambil balik. Bila kita beri hadiah ke orang, bukan beri pinjam, beri hadiah. Siapa ambil semula berdosa, walaupun mahal. Masa dia beri itu dia baik. Bila dia balah le ni kelahi, dia minta balik. Minta balik apa benda jang hak saya hadiah ke awak itu? Jawabnya, yang dapat hadiah tak wajib pulangkan balik, kerana telah jadi milik dia. Seorang sahaja sebut dalam hadis, bila beri tak haram ambil balik, iaitu bapa minta daripada anak. Ayah beli dah motor ke anak, tapi anak tak awak pergi sekolah motor tu, awak pergi rempit, maka ayah boleh ambil balik, tidak haram. Kemudian ulama kias, ayah ini ibu boleh ambil balik daripada anak, datuk boleh ambil balik daripada cucu. Hadis hanya sebut ayah sahaja. Ulama pun kias datuk dengan ibu. Faham? Jadi ayah, datuk dan ibu boleh ambil balik, hak lain tak boleh ambil balik. Saya dengar hadis yang mengatakan malaikat berebut tadah air yang menitik dari janggut orang yang mengambil wudu. Cerita hadis sahih atau dhaif atau palsu? Setengah ulama kata hadis ini adalah dhaif. Tak? Tidak boleh dibuat hujah dengan dia, walau bagaimanapun maknanya sahih. Kerana setiap air wudu yang ada pada badan kita adalah asarul ibadah, kesan-kesan ibadah yang akan menjadi syahadah saksi di akhirat nanti. Apa pendapat mengenai kedai makan yang operasi pada waktu maghrib dan pelanggan tidak solat?
Jawabnya tuan kedai tidak bertanggungjawab. Tuan kedai kena solat. Nah, tuan kedai sampai masa maghrib, tuan kedai pun tulis tutup 15 minit solat maghrib. Buat gitu. Takkan tak boleh. Nah, ajar buat gitu. Lama-lama kata dah kedai ni tutup maghrib sekejap. Nah. Ha. Jadi kalau tuan kedai semayang, orang mari makan tak semayang, tuan kedai tidak menanggung. Sama dengan driver bah. Driver bah yang bawa bah. Nah, tiba-tiba ada perempuan yang tak tutup aurat nak naik bah. Dosa tak driver? Dok, tu adalah pengangkutan awam. Apa dia pula? Kau tidak siang ke? Driver bah kena naik. Kena dalih naik. Awak pakai kain ketat dah naik. Nyanyi lah. Lalah lingkup habis pengusaha bah. Nah, jawabnya setiap individu yang wajib kena jaga diri dia sendiri. Jadi pelanggan kena semayang. Tapi tuan kedai tak wajib suruh dia semayang. Yang wajib majikan tokeh kedai suruh pekerja kedai semayang. Pelanggan tak wajib suruh. Nah, bekas suami saya tidak mahu menyelesaikan pembahagian harta pencarian. Sekiranya dia mati dulu, siapa yang tanggung beban itu? Jawabnya, bila duduk bersama ada harta pencarian separuh seorang. Tapi suami tangguhkan. Bila mati, boleh report kepada amanah raya untuk disegerakan dak pembahagiannya sebelum jadi lewat. Ingat, bila harta orang ada kematian, jangan tangguh-tangguh. Kita tanggung dosa lagi harta orang. Apakah ibu bapa Nabi kita itu Islam? Jawabnya, tak perlu kita susah tentang ibu bapa Nabi. Serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ni maha adil ke maha zalim? Maha adil, maka kita yakin Allah tidak akan menzalimi hamba-Nya. Faham tak? Yang kita nak susah kita ni, betulkah kita sempurna Islam kita? Di tempat kerja saya, seorang Islam larang saya pergi solat jemaah. Disebabkan dia nak cari nama. Dia hanya kerani je. Jawabnya, tak saya ikut dia. Kerani ni, kerani lah. Dia larang kita solat jemaah. Ada pula kerani boleh larang orang solat jemaah. Nah, kita tunjukkan bahawasanya solat jemaah ini tuntutan Rasulullah. Maka kita duduk di bumi Malaysia yang agama rasminya Islam, maka tak ada orang yang boleh halang. Melainkan kerja kita itu penting, lainlah. Tengah roadblock, pembunuh nak lari ni, boleh dia lari mayang jemaah terlepas pembunuh. Waktu lain, waktu tak boleh tinggal lah. Tapi kalau kerja-kerja makan gaji biasa-biasa kerja, waktu boleh tinggal. Solat jemaah ni bukan 15 jam, 5 minit je. Yang lamanya ialah minum kopi berjemaah. Waktu lama, pukul 10 turun, pukul 12 baru naik. Betul tak? Waktu yang lama. Ataupun lunch berjemaah, keluar 12.45, masuk 3 suku. Nah, dia molek masuk, pisang ada sebelah lagi dalam mulut. Dah habis lagi. Saya berkenang pada seorang perempuan yang solehah lagi alim. Saya jumpa dah mak pak dia. Saya dah luahkan hasrat. Dan mak pak dia pun setuju terima saya sebagai menantu. Tapi sekarang masalahnya mak pak saya pula tak bagi nikah dengan pilihan saya sendiri. Sebab dia dah ada calon untuk saya. Apa yang sepatut kena buat? Baik, dia berkenal dengan seorang perempuan solehah yang ibu bapa perempuan pun suka kepada dia. Tapi ibu bapa laki-laki ni ada berkenan ke orang lain. Jawabnya, siapa yang nak kahwin? Maka yang nak kahwin tu fikir sendiri. Hak mana dia rasa dia bahagia? Hak ayah dia berkenan atau hak dia berkenan? Kalau rasa dengan hak ayah dia berkenan, silakan. Kalau berasa dengan perempuan solehah yang dia suka, silakan. Tak ada masalah. Kerana pengantin laki-laki tidak perlu kepada wali. Nak kahwin, kahwinlah. Asal baik sudah.
Ibu bapa tak setuju, sah kahwin. Bahkan pengantin perempuan, kalau ibu bapa tak setuju juga sah nikah, iaitu menggunakan wali ab'ad atau wali hakim. Faham tak? Dalam kitab-kitab fiqh ada menyatakan bagaimana hukumnya dan bagaimana caranya kalau pengantin perempuan ibu bapa tidak setuju. Jawabnya pergi ke mahkamah syariah, beritahu bapa tak mau jadi wali, mahkamah syariah akan siasat dan akan beri wali hakim. Itu cara dia. Bermakna ibu bapa tak setuju, pengantin perempuan masih boleh berkahwin dengan pilihannya sendiri. Dalam kes ni lebih baiklah kahwin dengan perempuan solehah yang dia berkenan. Perempuan yang bapa dia berkenan tu biar kahwin dengan bapa dia. Apa hukum seorang isteri syak wasangka pada suami seperti tuduh suami ada perempuan lain, sedangkan suami tak pernah abaikan tanggungjawab nafkah pada isteri? Suami ni memang beri duit semua pada isteri, makan, pakai, minum dan sebagainya. Tiba-tiba isteri kata dia ada suka perempuan lain. Jawabnya biasanya suami begini memang ada perempuan lain. Sebab dia kata isteri dia tuduh dia ada perempuan lain, sedangkan dia beri nafkah. Patutnya gini soalan, isteri saya tuduh saya suka perempuan lain, padahal tidak ada pun, saya suka isteri saya seorang saja. Ni dia kena dah, sedangkan saya beri nafkah. Maknanya aku beri duit, dia marah juga aku ada perempuan lain. Ni suami. Pengalaman jawab soalan banyak kan gitu kan, dia kena kot tu. Jawabnya orang laki-laki ni, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, kata Allah. Kamu hei laki-laki kahwin 2, 3 atau 4. Tapi kalau tidak boleh adil, maka seorang sudah memadai. Jadi nak kahwin 2 ini, yang pertama sekali bukan persetujuan isteri, tetapi kemampuan, mampu ke tak. Masalah sekarang ramai nak kahwin 2, tapi isteri pertama tidak diberi secukup-cukupnya nafkah. Suruh beli beg, tak beli beg, minta biti 600, beri 60. Lepas tu nak kahwin 2. Ini banyak ni orang laki-laki peseng ni lebih kuah daripada sudu. Aurat terbuka masa solat sendiri dalam bilik, warna hukum. Apa perlu dilakukan kalau tak boleh air untuk wuduk dan masa itu juga tak ada debu untuk tayamum? Macam mana nak solat? Yang ketiga, kalau solat jamak zuhur dan asar dalam waktu asar, solat mana perlu dibuat dulu? Ni comel. Soalan terakhir pada malam ini sebelum kita bersurai. Yang pertama dia kata kita solat jamak zuhur dan asar dalam waktu asar. Solat mana perlu dibuat dulu? Masuk waktu zuhur dia tak mau semayang lagi, dia nak semayang jamak takhir dia panggil, iaitu semayang zuhur dan asar dalam waktu asar, atau semayang maghrib dan isyak dalam waktu isyak. Macam sekarang sudah isyak, dia sebelum semayang maghrib lagi dia musafir, kayak gini nak semayang maghrib dan isyak. Hak mana nak semayang dulu? Jawabnya boleh pilih ikut suka. Nak maghrib dulu boleh, nak isyak dulu boleh. Yang tak boleh pilih jamak takdim, semayang dalam waktu zuhur atau semayang dalam waktu maghrib. Mesti maghrib dulu atau zuhur dulu, tak ada pilihan. Semayang lewat boleh pilih, asar dulu boleh, zuhur dulu boleh. Zuhur dulu boleh, asar dulu pun boleh juga. Dan yang tak boleh, tak semayang terus, itu tak boleh. Tepat tu tak ada air nak ambil wudu dan tidak ada debu nak tayamum. Kalau tak ada air, Allah kata guna, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min turab. Maka jika tiada ada air, maka hendaklah kamu menggunakan debu tanah yang suci. Kamu sapu muka dan 2 tangan. Hak ni debu pun tak ada. Umpamanya kena kurung dalam penjara, dalam sel, kena takak di peropok, kapal kontena rapah di Lanung. Pirate of Caribbean. Jadi ambil dengan kapten, dengan pemendanya, dengan hak jaga klasi-klasi dengan JKK, masuk dalam tu belaka. Dalam tu tidak ada air, tidak ada debu.
Nah, hanya beri roti je, takkan nak tayamum dengan roti. Nah, jadi nak semayang tak ada air dan tidak ada debu, boleh semayang tak? Boleh. Lepas tu kita belajar ni untung. Orang panggil fakidut tahuraini, orang yang hilang dua alat bersuci. Air pun tak ada, debu pun tak ada. Jawabnya boleh sembahyang. Nampak tak? Islam itu indah. Ad-dinu yusrun, agama yang mudah. Dan terima kasih sekali lagi kepada semua pada malam ini, kerana tanpa tuan-tuan dan puan-puan maka tidak bermayalah Islam di bumi Selangor, di bumi Kuala Lumpur ini. Inilah fenomena baru, tanda kita mendapat pertolongan Allah. Dan ini bukti kita bahawasanya kita nak kepada agama kita, agama Islam itu dimartabatkan semula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi